Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita dapat sama-sama berkumpul setelah kita tak berjumpa 3 bulan kot, 3 bulan lah. Last hari tu bulan 11. Bulan 10. Pasal 2 kali anak tak datang ya. Kali pertama anak yang ada keuzuran. Kali kedua antum semua yang tak ada orang kan. Anak dah siap-siap namai dah itu, Haji kata tak ada orang lah, tak apa. Jadi dah 2 bulan lah kita tak ada kuliah ya. Yang mana hari tu kita dah masuk Kitabus Salah ya, the book of prayer. Dan saya dah sebut tentang muqaddimah berkaitan dengan semayang, di mana saya telah sebut tentang makna semayang ya, secara bahasa dan juga secara syarah. Dan saya dah sebut tentang asas pensyariatan semayang yang merujuk kepada semayang fardu 5 waktu. Itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Dzar dan selainnya tentang perjalanan Rasulullah SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Itulah ya asas persyaratan solat fardu 5 waktu ya. Dan ketiga saya sebut tentang hukum sembahyang fardu itulah ya, di mana telah disepakati secara ijma' ya. Sepakat-sepakat ni pun ada 2. Satu sepakat yang ijma', consensus ya, mana tidak ada sebarang pertikaian daripada mana-mana ulama ya. Sebab itu ijma' ni kadang-kadang disebut oleh ulama kita ajma'al ulama, telah ijma' ulama. Tapi kadang-kadang umpama Imam Nawawi rahimahullah diguna istilah ajma'atil ummah, telah ijma'al ummah Islam. Bukan ulama saja, umat Islam dah ijma', mana tak ada siapa yang boleh lawan ya. Tak mungkin ada orang yang kata sembahyang fardu 5 waktu tak wajib. Tak mungkin lah. Kalau ada, amat bahaya sekali, kerana ia boleh membatalkan iman dan boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam ya. Murtad lah ya, kerana dia telah menafikan hukum yang telah disepakati secara ijma'. Satu lagi disepakati juga, tapi disepakati kadang-kadang merujuk kepada 4 mazhab ya. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Sepakat 4 mazhab. Tapi ulama-ulama dalam mazhab tu kadang-kadang berbeza. Itu dipanggil sepakat juga kan. Dan kadang-kadang bila sebut sepakat hanya merujuk kepada majoriti saja. Majoriti saja ya. Jadi itu nak kena faham. Sebab itu kalau sepakat yang betul-betul sepakat, ijma', konsensus, kita akan kata telah disepakati secara ijma', baru jelas ya. Sebab itu penggunaan istilah seumpama ini amat pentinglah di petang-petang fiqh, supaya kita boleh beza ya. Hatta saya sendiri pun bila kita mengajar ilmu fiqh ni, kita nak guna istilah yang betul lah ya. Dan saya sendiri pun bila kita dengar orang mengajar, kita dah boleh tahu dah dia ni ada background fiqh ke tidak, dengan kita melihat penggunaan istilah yang dia sampaikan. Kalau betul istilahnya, betul. Sebab ilmu istilah ni pun satu ilmu yang penting dan ilmu yang khas dalam fiqh. Ulama-ulama kita sebelum nak bincang tentang fiqh, mukaddimah dia mesti sebut dulu peristilahan-peristilahan yang digunakan oleh para fuqaha. Walaupun berbeza-beza lah setiap mazhab tu, tapi ala kulli hal hampir sama semuanya. Tidaklah kata tak sama belaka ya tak. Secara asalnya semua sama, cuma ada sikit-sikit lah yang tidak sama ya. Sikit-sikit lah ya. Macam kita mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib sama saja. Hak fardu kita boleh kata wajib, hak wajib kita boleh kata fardu. Sembahyang 5 waktu kita kata fardu, betul. Sembahyang 5 waktu wajib, betul juga.
Tapi kalau ikut al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan yang distandardkan dalam mazhab mereka, tak betul bila sebut sama fardu wajib, tak betul. Kerana mereka membezakan istilah wajib dan fardu. Fardu ni benda wajib yang disepakati, ijma', khilaf, tak ada khilaf, baru boleh kata fardu. Tapi hak wajib ni dia bawah situ. Kita boleh katalah sebahagian hak sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i depa wajib. Dia berkata sembahyang fardu 5 waktu, dia berkata sembahyang 5 waktu fardu. Tapi tu hak wajib mana? Sembahyang raya, dia kata wajib. Kalau tak buat berdosa. Macam tu lah ya. Jadi dia membeza-beza. Adalah sikit sebanyak istilah tu tidak sama ya. Secara amnya macam tu lah ya. Jadi 3 perkara tu merupakan mukaddimah ataupun asas ya. Perkara yang fundamental bersabit dengan sembahyang, saya dah sebut hari tu ya. Dan insya-Allah taala malam ni kita akan masuk bab yang pertama, itulah bab azan dan iqamah. Kerana dalam kitabus solat sebenarnya dia sama banyak dengan kitabut taharah. Ya, sama banyak saja. Sebagaimana kitabut taharah yang kita belajar itu, saya ingat ada 11 bab. Ya, 11 chapters. Begitu juga dengan kitabus solat. Ya. Cuma saya ringkaskan kepada 6 bab saja. Sebenarnya dia boleh dipecahkan lagi. Ahkamus solah, bab yang ketiga tu sebenarnya dia merangkumi beberapa bab yang lain. Ahkamus solah maksudnya hukum hakam semayang. Di situ ada syarat wajib semayang, di situ ada rukun semayang, di situ ada perkara sunat semayang, di situ ada perkara yang membatalkan semayang, dan di situ ada perkara makruh dalam semayang. Saya rangkumkan sekali dalam ahkamus solah ya. Saya ikut Syekh Abdul Wahid Salam Bali, tak ada Abdul Wahid Salam Bali ya, ulama Mesir. Dalam buku beliau Bidayatul Mutafaqih, saya ikut dia lah ya. Yang itu saya rangkumkan. Tapi kalau dipecahkan, bab ahkamus solah ada 5, kalau campur semua jadi 11 ya. Sama saja dengan kitab taharah. Memang dalam mana-mana buku fiqh, kitab taharah dengan kitab sembahyang ni lebih kurang banyak ya. Di mana saya mulai dengan babul azan wal iqamah ya, dituruti dengan bab-bab yang lain sebagaimana tertera dalam nota itu ya. Sesuatu ni tak apalah ya, kadang-kadang ulama dia mendahulukan bab waktu sembahyang, mawaqitus solat ya, baru mari bab azan dan iqamah, dia pecah-pecahkan. Saya sekalikan bab azan dan iqamah sekali dengan waktu sembahyang ya. Baik, bab yang pertama ialah babul azan wal iqamah ya. Bab azan dan iqamah, di mana dalam bab ni saya notakan ada 2 perkara penting, itulah syarat sah azan dan sunat-sunat azan. Syurut sihatil azan, condition ataupun syarat bila seseorang itu ingin azan, apa yang perlu ada dan apa yang perlu dia lakukan ya. Di mana kalau dia miss salah satu daripadanya, tidak sahlah azan, dan mesti diganti dengan azan yang baru ataupun azan yang lain. Itu masuk syarat sah. Azan ni ada syarat sah juga, macam sembahyang ya. Sebab dia ibadah kan. Yang kedua ialah sunanul azan, sunat-sunat azan. Iqamah pun sama. Bila sebut syarat sah azan, dia sama dengan syarat sah iqamah. Bila sebut sunat azan, dia sama saja dengan sunat iqamah. Kalau beza pun tak banyak. Nanti saya akan jelaskan ya. 2 bab itulah azan iqamah, kemudian sedikit poin-poin yang saya notakan di sebelahnya ya. Walau bagaimanapun, sebelum kita masuk babul azan, sebagaimana biasa, as normal, kita sebut dulu tentang mukaddimah azan, introduction to azan. Biasalah tu ya. Mana-mana bab pun ada intronya. Pertama ialah makna azan ya. Secara asalnya azan ni maksud al-i'lam. Dalam mana-mana buku fiqh, bila para ulama mentarifkan azan, mereka berkata al-azanu lughatan al-i'lam ya. Mana doktor tu tak ada kan? Bicara kita bahasa Arab UAE tu mana? Tak ada. Azan secara bahasa, fahamlah ya, secara bahasa ya. Secara bahasa ni maksudnya apa yang dia fahami oleh orang Arab.
Macam mana kita nak tahu apa yang difahami oleh orang Arab? Dengan merujuk kamus-kamus Arab. Ya. Macam kita lah, macam mana kita nak tahu satu perkara dalam bahasa Melayu? Kita boleh tanya orang Melayu, tapi kadang orang Melayu ni dia beza-beza pula. Tanya orang Kelantan dia jawab lain, tanya orang Terengganu dia jawab lain. Buka kamus Dewan, confirm itulah istilah yang digunakan dan difahami oleh orang-orang Melayu, standardnya. Sama Arab pun ya, nak tahu tengok mu'jam dictionary ya. Al-i'lam maksudnya pemberitahuan. Itulah maksud asal ataupun secara bahasa. Al-azanu huwa al-i'lam. Azan ni ialah pemberitahuan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut azan, tapi tak merujuk kepada azan yang kita baca ni lah ya. Dia merujuk kepada azan secara bahasa ya. Saya tak pastilah ayat yang lain. Setahu saya Allah Ta'ala sebut azan sekali saja dalam Quran. Itu dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, di mana kata Allah, wa azanu minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh ya. Telah azanlah Allah Ta'ala dan Rasul kepada manusia, yakni telah memberi pemberitahuan pada hari haji yang besar. Masa Nabi buat haji itu, Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu kepada seluruh orang-orang musyrikin. Pasal Nabi buat haji tahun ke-10 Hijriah, tahun terakhir Rasulullah SAW ya. Orang kata end of his journey dalam dakwah ni, hujung dia tu. Jadi Allah Ta'ala suruh dia ataupun Rasulullah SAW i'lam, beritahu, sebarkan, hebahkan kepada orang kufar pasal hujung dia ni. Nak sebar apa? Apa yang nak dihebahkan? Apa yang nak diiklamkan? Nak diberitahu tu ya. I'lam ni bukan beritahu seorang, dua orang, tak, bagi tahu secara keseluruhan, pemberitahuan secara besar-besaran. Itu namanya i'lam ya. Satu kampung ni kita bagi tahu, bagi announcement. Lupa cakap announcement. Al-i'lam ialah announcement ya. Nak announce apa? Innallaha bari'um minal musyrikin. Kalau hari ni kau masih tidak beriman, Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri daripada kamu. Tak ada siapa boleh tolong kamu kan? Jadi kalau kamu nak ditolong oleh Allah, masuk Islam, end dah tu, habis. Bagi tahu semua mereka ya. Kalau kamu tak masuk Islam juga, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrikun ya. Itu maksud azan lah ya, secara bahasa. Secara syarak pula azan, saya rujuk ta'rif Syekh Aiman Musa ya, dalam bukunya Hidayatul Mutanazzi. Katanya, tapi saya tengok lebih kurang aja, definisi ni lebih kurang ya. Definisi ni pun sebenarnya nak bagi orang faham aja ya. Kadang-kadang banyak juga saya baca definisi ulama, tapi setengah-setengah tu saya bagi definisi saya sendiri. Macam saya ajar fiqh muamalah kan, banyak saya definisi sendiri. Pasal maksud berdefinisi nak bagi orang faham. As long as orang faham, okey lah. Sebab sebahagian term ni kan dia kalau didefinisikan atau bila kita tikakkan definisi orang lain, dia jadi susah nak faham. Bagi definisi sendiri senang. Sebab maksud kepada definisi nak bagi orang faham. As long as orang faham, okey lah. Ya. Tapi ibadah ni kita lebih kepada definisi sedia ada lah ya. Sebab dia lain sikit. Kalau muamalah dia open, tapi kalau ibadah dia fix ya. Takut-takut kita define sendiri, dia tak kena dengan ataupun dia tak bertepat lah ya. Saya jarang lah, bukan kata jarang, mungkin saya tak define sendiri. Tapi kalau selain ibadat, biasa saya akan bagi definisi saya sendiri ya. Jadi secara bahasa tu ya. Secara syarak pula, azan ni ialah al-i'lam, pemberitahuan, announcement lidukhuli waqti solat, bila masuk waktu sembahyang, bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz tertentu, ta'abudan lillah, kerana beribadah kepada Allah. Jadi ada 4 elemen di situ. Bila sebut azan, at least ada 4 elemen yang berhubung kait dengannya. First element ialah pemberitahuan. Lepas tu syarat kepada azan mesti dengan suara yang kuat. Kalau azan suara perlahan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan azan. Tak sah azan tu. Kerana antara syarat azan mesti dengan suara yang kuat. Walaupun ada ulama kata suara kuat ni sunat saja. Ya, macam mazhab Syafi'i, azan dengan suara kuat sunat saja. Dia tak wajib lah ya. Tapi tak tercapailah maksud azan itu. Ya. Tapi sebagai ulama kata dia adalah syarat sah azan. Sebab kita mazhab Syafi'i dia mensyaratkan orang tu bersuara saja, jangan bisu. Tapi saya kira sebagian besar ulama yang lain mensyaratkan raf'is saut, mengangkat suara. Sebab tidak ada riwayat baik pada zaman Rasulullah, baik pada zaman sahabat dan tabi'in, orang azan memperlahankan suaranya. Tidak ada. Malah semakin dikuatkan suara semakin bagus. Sebab itu bila masuk zaman kerajaan Abbasiyah, Umayyah, sebelum itu dia mula membuat menara-menara di masjid. Zaman Nabi tak ada menara. Habis itu bila azan macam mana? Bila panjat atas bumbung rumah sahabat Nabi. Antaranya ialah rumah seorang perempuan daripada Bani Najjar. Seumpama diriwayatkan Sunan Abi Dawud. Dan mungkin lagi ada bumbung lain orang lain yang dia panjat. Wallahu a'lam ya. Tapi yang paling masyhur ialah dia panjat bumbung seorang wanita Ansar yang bernama tak diberikan nama, dipanggil Imra'ah Bani Najjar, seorang wanita daripada Bani Najjar. Orang panjat. Kenapa Bilal naik atas rabung? Rabung tu Kelantan, bumbung lah ya. Perempuan berkenaan. Kerana katanya baiti a'la baitan haulal Madinah. Banyak-banyak rumah ada di sekitar Masjid Nabi tu. Rumah aku lah paling tinggi sekali. Tak tahulah tinggi mana. Nampak? Jadi semakin tinggi semakin bagus. Kan? Supaya pasal announcement kan. Dan kadang-kadang zaman selepas itu bila ada 4 menara, diazan ke keempat-empat menara. 4 menara azan. Ya. Cuma bergili-gili. Hak ni azan dulu di menara sebelah utara. Hak ni azan pula menara sebelah selatan. Hak ni azan pula menara sebelah timur. Hak ni pula azan menara sebelah barat. 4 kali azan. Nak bagi dengar belaka kan. Sekarang tak berlaku sebab seorang azan, sabung wire semua naik sampai. Dulu tak. Jadi ulama bincang, boleh tak azan repeatedly? Boleh. Para pihak memberi kebenaran kerana nak mencapai maksud panggil orang semayang ya. Zaman dulu lah tu ya. Satu alam ya. Lidukhuli ataupun fi dukhuli waqti solat. Satu elemen ialah announcement. Ya. Yang kedua, bila masuk waktu, pemberitahuan untuk memberitahu masuknya waktu solat. Nombor 2. Elemen yang penting juga. Sebab itu tak boleh azan melainkan masuk waktu. Ni muazzin kena beringat ni. Kalau kita ada kalender, follow betul-betul kalender tu. Kalau kalender tulis Zuhur 1.26, exactly 1.26. Ya. Ikut kalender tu, selamatlah ya. Lewat setakat seminit 2, okeylah ya, tapi sebaik-baik betul. Tapi kalau lebih awal, takut-takut tak masuk waktu lagi. Ikut takut yang senang. Ada juga kata tak apa awal seminit 2 sebab dia dah buffer dah tu. Wallah ta'ala alam lah. Saya pun tak belajar ilmu falak. Setahu saya takwim dia dah ambil kira belakang, maka kita follow yang itu, lebih selamat. Jangan kita buat assumption sendiri. Buffer tak buffer lah, tak tahu kan. Kok dia tu pergi kuliah falak ke, saya tak pastilah ya. Ikut yang itu. Takut-takut kita azan sebelum waktunya, maka tidak sah. Sebab itu iltizam pada waktu ni amat penting sekali ya. Mesti masuk waktu baru azan. Melainkan subuh. Subuh diberi keharusan untuk azan lebih awal. Sebab tu subuh, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, dia ada azan 2 kali. Satu sebelum subuh. Tak kisahlah nak azan bila sebelum subuh tu. Boleh jadi dekat-dekat nak subuh setengah jam, boleh jadi sejam lebih awal. Zaman-zaman terawal dulu, baik zaman sahabat dan tabi'in, dapat azan 1/3 malam yang akhir. Maksudnya kalau subuh pukul 6.20, sejam setengah sebelum subuh tu dah azan.
Ya, tengoklah kemaslahatannya macam mana, terpulang. Bahkan ada sebahagian para fuqaha yang mengharuskan azan 1/2 malam. Mana pukul 3, pukul 2 tu dah boleh azan dah. Ya. Tapi yang paling bagus ialah azan qubailus subuh, dekat-dekat nak subuh. Sekira-kira orang sempat bangun dan orang sempatlah buat ibadah kepada Allah. Kalau awal sangat pun tak apa sesuai juga. Practically lah tengok mana yang bersesuaian. Dan setakat ni ada 2 negeri je yang amal benda berkenaan. Pertama, Perlis, of course lah ya. Negeri Wahabi ya. Saya pun kata Wahabi juga. Pun nak heran lah. Somebody call me, dia kata awak ni Wahabi. Awak bukan sekadar Wahabi, awak ni Dajjal. Oh, saya pun tak pernah kata orang macam tu. Saya sebut nama mungkin tuan-tuan kenal kot, tapi tak apalah ya. Saya kata, tak apa, you prove it. Kalau you tak prove, starting from now on, saya doa pada Allah. Tengok siapa yang benar. Pada tu kau tak angkat dah. Kita duk sibuk rehat. Saya after Isyak, memang waktu saya rehat dengan awak. Itu waktu rehat saya tu. Kan, kau dah tak bagi salam. Kau terus marah je. Tak ada cakap elok lah. Direct macam tu je. Dia cakap saya penipu lah, apalah. Macam-macam manusia sekarang. Ustaz tu, kawan lain. Bagilah salam kau, ya pun. Cakap lah elok kan. Benda boleh bincang pun. Tak apalah, itu tak ada kena-mengena pun ya. Satu lagi Penang. Penang ya. Sama juga ya. Benar boleh diamalkan. Ya. Dan saya kira itu lebih baik ya. Daripada duduk pasal mengaji setengah jam sebelum nak subuh, 20 minit duduk pasal mengaji sepanjang-panjangnya ya. Allah Ta'ala alam lah ya. Kita tak pastilah ya. Cakap lebih-lebih kan marah pula majlis agama kan. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya cukup dengan azan. Cukup azan je, maybe half an hour before subuh azan. Ya. Cuba buat. Berkat sunnah Rasulullah ni tuan-tuan. Mana tahu kau penuh orang sembahyang subuh, tapi kita tak nak amal. Kan? Kita ikut tradisi-tradisi yang kadang-kadang tak menepati sunnah pun. Ya. Sebab tu saya suka kata-kata pensyarah saya dulu, Dr. Taqiyuddin, supervisor saya, pensyarah UN, Muamalah. Dia kata jangan kita taklid pada tradisi yang fasid. Jangan taklid ya. Mana tradisi yang tak berapa tepat lah ya. Orang lain tak apa, tapi kita orang yang ada ilmu jangan sekali-sekali macam kita semayang lah, dia kata orang semayang di belakang orang yang baca tak betul, orang awam tak apa, tapi kalau qari, orang yang reti, tak boleh. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i pun. Sebab tu kalau saya semayang belakang tu imam yang baca Quran tak apa betul, confuse lah kita ni. Duduk lasap nak barakah macam mana kan, susah juga tu. Follow lah kita after semayang balik lah ya. Walaupun ada khilaf lah sikit sebanyak, tapi itu yang standard. Orang awam tak apa, tapi kita yang reti tak boleh kan. Macam tu lah konteksnya pun, tak? Baik, balik pada yang tadi. Dua ya, dukhul waktu solat, masuk waktu semayang. Dan yang ketiga, bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Maksudnya ada lafaznya, ada bacaannya, tak boleh ditambah, tak boleh dikurang. Pasal inilah lafaznya ya. Ada lafaz daripada Abdullah bin Zaid. Sebab tu azan ni dia ada 3 fashion. Ada 3 fashion, nanti saya sebut ya. Jadi muazzin kita boleh tukar ganti antara satu dengan yang lain, tak salah sikit pun ya. Walaupun majoriti pilih macam ni, tapi sebahagian pilih macam ni. Ala kulli hal, semua adalah berasas pada hadis yang sahih. Boleh beramal dengan mana-mana satu dan boleh mengamalkan kesemuanya, tak mudarat langsung ya. Sebabnya dia ada sandaran yang sahih ya. Kita belajar bab talfiq lah dalam fiqh kan. Talfiq ni kita kata macam campur mazhab lah. Campur mazhab ni dia ada 2. Satu yang dibenarkan, satu yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan campur-campur macam ni lah.
Mazhab Syafi'i pilih azan Abdullah bin Zaid. Abu Hanifah pilih azan Abi Mahzura. Beza apa? Imam Syafi'i beza dia, sebelum kita nak asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut dua-dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada apalah ya. Tapi bila nak sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita tarjih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil tarjih ataupun tarbih, boleh berlaku. Ya. Tapi once a while kita pakai lafaz Abu Mahzurah yang diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim. Imam Syafi'i pilih yang tu sebab yang ni paling sahih dan sebenarnya majoriti bahkan. Tapi sebagai ulama dia pilih Abi Mahzurah, tapi depa sepakat ini hadis yang sahih, cuma dari sudut afdal saja. Jadi sudut afdal tak afdal ni walaupun masalah berbeza, it is very open. Macam kata Nawawi lah, mazhab Syafi'i pilih tasyahud Ibnu Abbas, tapi semua tasyahud yang sahih boleh dibaca, cuma jangan baca semua. Baca semua nanya mana gili-gili. Itu talfiq yang dibenarkan. Pasal dia hanya pilih yang mana paling afdal, itu hanya ikhtiar. Mana dia punya selection, dia select yang ni, select yang ni ya. Itu tak ada masalah sama sekali. Tak semua talfiq itu haram dan tak semua talfiq itu harus ya. Jadi dibenarkan. Satu lagi dia panggil talfiq yang dilarang. Ini talfiq yang boleh menjejaskan ibadah tu sendiri. Ya. Tak boleh lah. Contoh yang dibuat oleh Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar dulu lah ya, ulama fiqh mazhab Syafi'i yang masyhur juga. Contoh nak kahwin. Ya. Mazhab Syafi'i kata tak wajib mahar ketika akad. Mazhab Hanafi kata tak wajib saksi. Maliki kata tak wajib wali, bukan wali. Macam tu lah ya. Oh, dia campur. Jadi nikah tak ada berlaku. Cukup ada pengantin lelaki, pengantin wanita. Dia campur berlaku. Itu tak boleh lah, mudarat lah agama. Kan? Campur-campur seumpama ini ya. Dalam ibadah contohnya nak tak tahulah, nanti saya tengok boleh. Tapi kalau campur-campur yang menjejaskan agama tak boleh lah ya. Tapi dalam sekarang kita tuan-tuan, saya boleh kata 90% dalam financing, muamalah kita dah talfiq semuanya. Kalau mazhab Syafi'i sungguh tidak praktikal sekali. Dah talfiq dah ya. Dah banyak sahabat-sahabat kita yang buat research ya. Ada research PhD talfiq bahkan. Saya ada satu kopi, satu research yang ditulis orang, nama apa entah. Adalah saya baca-baca talfiq dalam muamalah. Memang talfiq, bank negara pun dah keluarkan. Sebab kalau tak talfiq dalam muamalah, bank tak boleh buat duit, tak boleh buat untung ya. Talfiq tu masa dia campur belaka, as long as dia boleh di-commercialize-kan ya. Tak apa, talfiq tak mudaratkan, tak ada masalah sama sekali ya. Dua apa dah tu? Mana tadi? Dukhul waktu solat. Al-fazim makhsusah, lafaz-lafaz yang khusus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Sayyidana lah. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Abu Sayyidana. Ustaz Abdul Somad, awak pernah tanya dia dalam satu ceramah kat YouTube, tuan-tuan boleh tengok. Dia kata harus. Kita tak nafilah, ada sebagian fuqaha kata harus. Tak silap saya Al-Baijuri pun kata harus. Tapi kita tidak dapati dalam mana-mana buku fiqh, baik yang terdahulu baik yang sekarang. Semua adalah pendapat individu. Hak standard confirm lah tak ada. Kerana al-fazil makhsusah. Macam mana? Surah Al-Qur'an? Tak ada, tak perlu. Tak perlu. Kerana dia separately. Sama juga. Kena tengok betul-betul lah dia punya teks tu, lafaz tu macam mana, hak tu kita follow. Tak boleh tambah walaupun satu huruf pun jangan duk tambah. Pasal ini al-fazin makhsusah. Sebab tu ulama buat definisi, dia sudah menggambarkan benda tu. Bila sebut lafaz yang khusus, mana dia very fix. Ya. Kalau kita tambah, timbul lah. Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh, hak ni kata bidah, hak ni kata macam-macam lah kan. Kalau kita stick pada yang tu kan senang. Dalam buku fiqh macam mana? Senang cerita macam tu.
Tak tahu lah kot ya. Tapi kalau yang standard, setahu saya lah mana-mana mazhab tidak ada tambahan perkataan walaupun sayyidana. Oh, takkan boleh tambah kot. Tak tambah sayyidana bukan maksud kita menolak sayyidnya Rasulullah. Kita wajib beriman Nabi adalah sayyid. Tapi soal nak sebut dalam azan, soal nak sebut dalam selawat, itu soal yang lain. Ya. Ini bab azan ya, bab selawat lain. Itu bincang lain. Ini sebut bab azan. Jangan tambah ya. Alfaz maksusah 3, dan elemen keempat ialah ta'abbudan lillah. Ya. Kerana beribadah kepada Allah. Dalam banyak definisi ibadah-ibadah khususiah seumpama ini, ulama sering memasukkan ta'abbudan lillah. Ta'abbudan lillah. Kita dapati dalam bab haji, dalam bab sembahyang pun saya ada perkataan itu bila ulama mendefinisikan ya. Kenapa? Kerana beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah? Ulama nak kembali kepada asas ibadah ialah tauqif. Al-ibadatu asluha tauqif. Ibadah must be based on revelation. Itulah maksudnya. Ya. Sebab itu biasa definisi at the end tu dia ada ta'abbudan lillah, kerana beribadah kepada Allah. Nak beri gambaran bahawa ini ibadah. Tak boleh nak pandai-pandai. Must be based on revelation. Azan pun sama ya. Jadi kena stick kepada apa yang ada lah ya. Itu translation ya. Yang kedua, hukum azan. Hukum azan ni sebenarnya ada ulama kata fardu ain, ada ulama kata fardu kifayah, ada ulama kata sunnah. Ya, selain daripada nas-nas yang diriwayatkan, sebenarnya ia melihat juga pendapat atau pendekatan mereka tentang solat berjemaah. Siapa-siapa yang kata solat berjemaah wajib ataupun fardu ain, biasanya dia akan kata azan fardu ain. Ya. Antara yang kata azan ni fardu ain ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam bukunya Al-Muhalla. Dia ni mazhab Az-Zahiri. Sebenarnya mazhab fiqh kita ada 5 ya, bukan 4. Ya. Siapa yang kata 4 tu mungkin dia merujuk kepada mazhab yang masyhur. Sebenarnya satu lagi ialah Az-Zahiri ya. Saya tak kata 4, saya kata mazhab ahli sunnah dalam bab fiqh ni 5 hari ni. Yang kelima ni ialah mazhab Az-Zahiri. Dia ni tak macam 4 tu lah ya. Kerana dia tak banyak buku, tak banyak rujukan, kerana tidak banyak ulama, dan tak banyaklah pengikutnya of course ya. Tapi dia satu buku yang memang sentiasa dijadikan rujukan untuk cross check, untuk cross learning dengan mazhab-mazhab yang lain. Imam Nawawi rahimahullah banyak menyebut pendapat-pendapat Az-Zahiri dan menyebut nama Al-Imam Ibn Hazm dalam buku beliau, termasuk Al-Majmu' dan Syarah Sahih Muslim. Selalu disebut. Dan biasa dia kata kepada ulama-ulama Az-Zahiri ni, ashabuna, our friends. Ya. Ulama besar Syafi'i, Izzuddin Ibn Abdis Salam, dia ni Sultanul Ulama, the king of the scholars dalam mazhab Syafi'i ya. Dia ulama usul yang hebat lah Izzuddin ya. Buku beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam adalah buku induk dalam bab usul fiqh bersabit dengan maqasid syariah. Induk cakap maqasid kan. Sebelum timbulnya Al-Imam Syatibi bab maqasid ni, dia dulu cerita. Dia relate pensyariatan dengan kemaslahatan. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan begini? Masalahnya begini. Kenapa Allah Ta'ala syariatkan begini? Masalahnya begini. Ya. Dia juga memuji Al-Muhalla. Walaupun dia ulama besar mazhab Syafi'i, tapi dia kata aku tidak dapati buku fiqh yang paling bagus atas muka bumi melainkan 2. Satu Al-Muhalla Az-Zahiri, satu lagi Al-Mughni Ibn Qudamah Al-Maghrisi mazhab Hanbali. Dia puji buku mazhab Hanbali, dia puji buku mazhab Az-Zahiri. Walaupun dia ulama mazhab Syafi'i. Keterbukaan untuk cross learning lah ya, untuk kita buat semaka. Kami di pekat tinggi pun memang kita rujuk dalam buku tu. Dia kata fardu ain. Maksudnya kalau kita tak azan, berdosa. Semayang seorang pun sama juga. Seorang pun tu tak kena azan tau kalau ikut dia. Very strict. Adalah hujah dia tu ya. Yang kedua yang kata fardu kifayah. Fardu kifayah ya.
Mazhab Abu Hanifah umpamanya dia kata fardu kifayah. Mazhab Malik umpamanya dia kata fardu kifayah. Ya. Satu masjid yang besar di satu kawasan mesti azan. Dipanggil Masjidul Jami'. Ya. Mungkin di tempat ni ada banyak masjid, 3-4 masjid, tapi mana masjid paling besar sekali? Hawk Center. Itu wajib azan. Tak azan berdosa. Ya. Mazhab Syafi'i dia agak longgar sikit, dia kata sunnah saja. Kerana apa? Kerana dia kata sembahyang berjemaah sunnah, maka dia kata azan pun sunnah lah. Ya. Hak tadi dia kata fardu kifayah, sebab sembahyang berjemaah fardu kifayah. Jadi hak kata fardu ain tu azan, sembahyang jemaah fardu ain, dia pun kata azan fardu ain lah. Itu dia punya tu ya. Di samping adalah nanas yang diriwayatkan ya. Banyak perintah Rasulullah supaya azan. Ya. Kata Malik bin Huwairis, kata Nabi SAW, ini hadis-hadis yang dekat asas ya persyaratannya. Nabi kata iza hadaratis salah yu'azzil lakum ahadukum. Bila masuk azan, hendaklah salah seorang kamu bila masuk waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu azan. Perintah tu. Itu kata fardu ain fardu kifayah tu. Kan? Saya personally saya lebih suka pendapat kata fardu kifayah lah ya. Tapi wallahu taala alam lah ya, mana-mana pun insya-Allah tak ada masalah. Ini sekadar sebab tu kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, hak ni kata fardu ain, hak ni fardu kifayah, hak ni kata sunnah. Tapi tidak ada azan yang ditinggalkan di negara Islam. Mazhab Syafi'i sunnah kan? Ada surau yang tak azan, semayang saja. Ada. Kalau tinggal pun mungkin insya-Allah sebab kuliah. Lain azan kan? Theoretically saja, practically kita buat ya. Itu yang sebut oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar. Ada banyak benda kita practically, kita theoretically beza, tapi practically kita sama. Mazhab Hanafi baca Fatihah tak wajib. Tapi saya semayang belakang surau Hanafi di Ramaputra ada satu surau, surau Mambaul Huda. Itu memang imam dia daripada India, imam satu India, imam dua India, dia punya EJK semua mamak Muslim. Saya semayang situ sejak daripada 7-8 tahun yang lalu. Dia buka surau tu tahun 2013. Tapi saya tak pernah dengar imam dia tak baca Al-Fatihah. Padahal dia baca Al-Fatihah tak wajib kan, tukarlah baca surah lain pula. Tak ada. Kata dia nak meraihkan kita kot. Tak juga. Tuan-tuan pergi masjid dia atau masjid-masjid mana lah kan, baca Fatihah juga. Orang duduk sana pun dia pun baca Fatihah juga. Member yang belajar kat Pakistan mana Hanafi kan, dia pun baca Fatihah juga. Kadang theoretically saja ya. Baik. Ada lagi Nabi kata, Bilal kata amaran Nabi Bilalan ayashfa' al-azan wa yutir al-iqamah. Nabi sallallahu suruh azan, Bilal azan secara genap dan suruh iqamah secara ganjil. Ya. Maksudnya azan dua, tapi iqamah satu, melainkan qamatus solat, qamatus solat. Perintah tu amara Rasulullah Bilalan ayutir ayashfa' al-azan wa yutir al-iqamah. Perintah juga. Dan kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, Nabi bila nak pergi berperang, kalau Nabi dengar azan, Nabi tak masuk tempat tu. Tengok betapa pentingnya azan. Dia membezakan antara darul Islam dengan darul kufur. Negara Islam dengan negara kafir. Kalau ada orang Islam, confirm ada azan. Kalau tak ada azan, something wrong somewhere. Jadi banyak kepentingan di situ yang menunjukkan bahawa azan ni, walaupun ada ulama kata sunnah, ada ulama kata wajib, tapi satu syiar dan mesti diningat ya. Bahkan ulama majoriti mengatakan bahawa jika azan tidak dikumandangkan di negara orang Islam, mereka wajib diperangi. Itu juga disebut oleh Al-Imam Ibn Abi Bakar. Dan dikata ulama-ulama Syafi'i yang kata sunnah pun, bila ditanya kepada mereka, apa yang perlu kita buat kepada negara orang Islam yang tidak azan? Kita perangi mereka. Perang juga. Jadi dia kata macam sunnah tu ni lah kan, kata sunnah tapi kena perang juga. Lepas tu dia kata lam ajid fi hadha khilafan bainal ulama. Setahu aku dalam hal ni ulama tak khilaf. Maksudnya yang kata sunnah pun dia nak kata wajib juga. Tapi sebab dia belajar, dia tengok nas tu macam sunnah kan. Sebab kita pun kata sembahyang berjemaah ni sunat.
Jadi tak kenalah kalau kata azan wajib, tiba-tiba kata sembahyang fardu berjemaah sunat pula. Mana tu kan? Dua kan? Takrif hukum. Yang ketiga ialah fungsi azan. Ini mukadimah azan, fungsi azan. Azan nombor satu dan ijma' disepakati secara konsensus ialah azan untuk panggil orang sembahyang 5 waktu. Ini sepakat, tak ada alasan ya, ataupun dipanggil undeniable, mana tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Namun azan juga ada fungsi-fungsi yang lain, cuma tak disepakati lah. Sebagian kata okey, sebagian kata maksudnya sebagian galakkan, sebagian tak digalakkan. Antaranya ialah azan ketika anak dilahirkan ya. Standard mazhab Syafi'i digalakkan, mustahab dan sebagian mensunahkan. Kerana ada hadisnya, kalau kita lihat dalam Sunan Abi Daud memang ada asasnya, dan juga Sunan At-Tirmizi kata hadis hasan sahih, walaupun sebagai ulama yang kemudian dia kata hadis itu dhaif. Di mana Abu Rafi' kata bila Hasan dan Husain dilahirkan, Nabi azan di telinga mereka ya. Azan Nabi fi uzunil Hasan wal Husain lamma waladathuma Fatimah. Ada lagi hadis Husain bin Ali yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, tak silap saya. Jadi dia kata sunat azan. Anak yang baru dilahirkan, kita boleh azan saja, seumpama hadis Abi Rafi', azan saja. Kita juga boleh azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, seumpama yang diriwayatkan oleh Husain bin Ali dalam Sunan Al-Baihaqi ya. Boleh mana-mana lah ya. Ada orang kata kalau bayi itu perempuan tak boleh azan, qamah saja. Wallahu ta'ala alam, mungkin ada pendapat-pendapat tertentu, tapi boleh buat mana-mana satu. Terbaik tadilah ya, sama ada azan sahaja ataupun azan dan iqamah. Bayi lelaki baik, bayi wanita baik alat tasawi, equally ya. Boleh, tak ada masalah. Walaupun ada seorang kata tak boleh ni, hadis tak sahih. Mungkin dia rujuk mazhab Hanbali atau seumpamanya. Tapi boleh buat, tak ada masalah sama sekali. Saya personally pun saya azan anak saya. Ya. Ada lagi azan digunakan untuk kebakaran, pasal ada hadisnya. Hadis apa ya? Sesuai dengan jalan Ustaz ini, iaitu azan dulu ya. perintah Rasulullah. Bagus. Azan dulu. Bagus. Boleh azan dulu lah ya. Cadangan yang amat baik sekali. Jadi 5 waktu kita ada azan 5 kali ya. Mana tu azan? Muazzin kita. Tu. Muazzin minum air dulu. Alhamdulillah. Muazzin ramai. Okeylah, semua talented lah. Allahu Akbar.
Okey, saya nak ambilkan yang itu sikit lagi. Fungsi yang pertama sembahyang 5 waktu lah ya. Yang kedua ketika anak dilahirkan. Yang ketiga ialah ketika kebakaran. Ya, pasal ada hadisnya cuma dia tidak sahih. Sebab itu dia tidak termuat dalam buku-buku fiqh. Dia tak termasuk dalam fungsi azan. Tapi bila kita belajar dalam bab zikir, umpama Al-Azkar, Imam Nawawi dan selainnya, ada didukirkan hadis itu. Tapi dalam buku fiqh setahu saya tak pernah jumpa lah ya azan untuk kebakaran. Pasal hadis itu tidak sahih. Dalam riwayat Ibnu Sunni, Ibnu Sunni ni buku zikir dia jugalah ya, Amalul Yawm wal Lailah namanya. Daripada Amru an Syu'aib an abihi an jaddihi. Kebiasaan hadis daripada Amru an Syu'aib an abi an jaddihi kebiasaannya tidak sahih. Ada juga yang sahih, tapi kebiasaan tidak sahih ya. Kata Nabi, dikatakanlah ya, Nabi kata, idza ra'aitumul hariq fakabbiru. Dan ada dalam riwayat Abu Hurairah, idza ra'aitumul hariq fa'azinu ataupun fanadau bis salat. Bila kamu lihat api maka bertakbirlah, ataupun bila kamu lihat api maka azanlah, seumpama kamu azan untuk panggil orang sembahyang. Jadi tak ada masalah untuk kita azan bila kebakaran. Cuma hadis itu tidak sahih lah ya. Wallahu taala alam. Sama juga ketika apa lagi ya? Satu lagi ketika ketika ada juga hadisnya, itulah ketika dia panggil ketika ribut tak ada ya, ribut tak ada. Okey, kebakaran tadi, kenapa kita boleh azan? Pertama ada hadisnya, cuma dia tidak sahih. Yang kedua ialah kerana tidak ada dalam bab ini mana-mana bacaan ataupun zikir yang diriwayatkan daripada Rasulullah. Bolehlah kita amal. Kalau ada hak lain lebih sahih, kita tinggalkanlah yang ini, kita amal yang itu. Tapi dah tak ada kan. Jadi bertakbir boleh. Tapi jangan takbir saja, call lah bomba. Ini takbir saja kan, Allah Akbar, bomba tak call bomba dulu. Itu nak kena faham juga. Ya. Adapun ribut, taufan atau seumpamanya, wallahu taala alam, setahu saya tidak ada dikaitkan dengan azan. Dia kiaskan kebakaran ke ustaz? Wallahu taala alam, saya tidak tahu. Ya, tak tahu. Sementara dalam bab taufan memang ada hadis yang sahih yang diajar oleh Nabi. Dimasuk oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar ya. Itulah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Di mana katanya Nabi SAW bila ribut, Nabi akan baca Allahumma inni as'aluka khaira hadzal rih wa khaira ma arsalta bihi. Bihi ke biha ustaz? Lama tak baca tak ingat dah ya. Rih bihi ke biha ya? Ana rasa biha lah, tapi ana muskil juga. Rih tu muzakkar. Rih biha ke bihi ustaz? Agak-agak. Dia muannas betul lah tu. Anazon tu biha tu. Ana pun tak semak, tapi itu lafaznya. Allahumma inni as'aluka khaira hazihi rih wa khairi ma arsalta biha wa a'udzubika min syarri hadhihi rih. Hadhihi ustaz ya. Wa syarri ma arsalta biha. Ataupun setengah riwayat Allahumma inni as'aluka khairi hadhihi rih wa ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri hadhihi rih wa ma ursilat bihi. Ya. Mana ada doanya? Kalau kita baca ustaz, wa yamsaskallahu biturrin fala kashifalahu tuka wa yamsaskallahu biturrin fal simpanglah. Tak pernah dengar? Saya nak pening. Ada seorang ni, dia kata kalau ribut baca zikir ni petua orang dulu lah. Bukan petua orang dulu ni, kod dia ijazah kita tak tahulah ya. Kan viral tu dulu akhir tahun lepas. Baca ni wa yamsaskallahu biturrin, ayatnya fala kashifalahu. Fala kashifalahu tu tukar fal simpanglah. Merubah ayat Quran tu ramailah orang kondem
ya. Kadang-kadang level tu guru dah tu saya pun heran juga mana dia ambil. Pertama merubah ayat Quran, yang kedua kan ada sunnah Nabi ya, pandai itu buat apa kan. Ya. Jadi wallah taala alam, ada orang azan ribut berhenti. Wallah taala alam, saya pun tidak tahulah. Ya. Apa tu dia kiaskan azan ni zikir. Zikir kita boleh baca di mana-mana saja pada bila masa. Tak tahulah, Allah taala alam lah. Saya stick kepada apa yang ada dalam kitab saja. Saya belajar fiqh, fiqh je. Based on hadis, that's it. Hal seumpama itu saya tak pasti daripada mana rujukannya apa gitu ini. That's why I put aside. Saya bagi tahu untuk information saja ya. Saya tak pasti ya. Itulah ya. Sikit sebanyak fungsi azan, yang mana the rest tadi, yang 2, yang 3, yang 4 semua tidak disepakati kerana tidak ada nah yang sahih. Hak nombor 1 tu of course lah sahih kerana dia adalah asas pensyariatan sebenar kepada azan. Tuan-tuan tengok YouTube, ini negara Arab lah ya. Azan dalam liang lahat, benda ni dah lama, saya dah tengok lama dah, 3-4 tahun lepas pun dah ada ya. Hari ni pun orang share kat Facebook, kat Maghribi mana entah, dia kata dia azan dalam liang lahat, Allah aduh tak tahulah. Mungkin dia kias kot, anak dilahirkan azan, jadi mati pun azan. Macam ada seorang ustaz dulu kan, dia kata, ada ulama kata kalau azan masa meninggal boleh, dia kata, kerana ada yang kias. Saya tak pastilah kitab mana, Allah Ta'ala alam. Setahu saya azan tidak ada kena-mengena sekali dengan kematian. Wallah Ta'ala alam, tidak ada. Itulah ya. Jadi mukadimah azan dah habis. Next nanti kita masuk sunnah-sunnah azan. Cukup dah kot. Boleh buka soalan? Simple soalan lah ya. Simple question, simple answer. Saya jawab rekan-rekan aku ada pengetahuan. Kalau tak ada kita semayang. Ya Ji. Assalamualaikum. Macam mana? Wording azan daripada hadis Nabi. Daripada hadis Nabi ya. Kita ada 2 versi hadis Nabi, satu daripada Abdullah bin Zaid, satu daripada Abi Mahzurah ya. Cuma Abi Mahzurah, kedua-duanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kedua-duanya jadi induk kepada para ulama, khususnya untuk fiqh lah ya, untuk nak keluarkan lafaz azan masuk dalam buku-buku fiqh mereka ya. Tapi daripada hadis lah, daripada hadis ya, bukan daripada Quran. Quran tak ajar macam mana kita nak azan in specific ataupun in detail, tak ada ya. Wudu ada, azan tak ada ya. Saya biasa dengar ustaz cerita mula-mulanya dimimpi, kata-kata dimimpi oleh Bilal. Dia baca, kemudian Rasulullah endorse. Itu dipanggil permulaan kepada azan. Di mana azan ni sebenarnya memang daripada mimpi lah ya. Itulah Abdullah bin Zaid tersebut tadi kan. Azan ni nanti bila kita masuk bab lafaz azan, saya akan baca hadis. Di mana Abdullah bin Zaid dia ada satu lafaz berbeza dengan lafaz Abi Mahzurah. Abdullah bin Zaid ni dia mimpi ya. Kata Ibnu Umar, bila sahabat pergi ke Madinah sembahyang berjemaah ni, dia tak difardukan, dia tak diperintahkan di Mekah. Sebab tu azan tak ada. Bila mereka pergi ke Madinah sembahyang berjemaah di syariatkan, azan belum lagi. Jadi mereka pun duduk bincang lah macam mana kita nak panggil orang main sembahyang ni. Kata Ibnu Umar dalam sunnah Abi Dawud, istakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Jadi Nabi dan sahabat ni bincang, kita nak panggil orang macam mana ni. Ada seorang sahabat bagi pendapat, kita ketuk loceng lah. Seumpama orang Kristian ketuk loceng, kan dalam gereja ada loceng besar kat menara dia kan, macam tu lah. Kita buat macam tu lah kan. Sebagian kata ittakhadhu buqan misla buqil yahud. Orang Yahudi zaman dulu pula, kalau nak panggil main gereja depa tiup al-buq. Al-buq ni macam gading gajah tu, dia tiup macam tu. Kita panggil macam tu lah. Trompet boleh lah panggil trompet Tapi sekarang kita cakap trompet, orang duk faham trompet yang macam piramid tu pula.
Tapi kalau tengok Mu'jam Al-Buk, dia terjemahkan trompet. Mungkin tradisional punya trompet dah ni, ya. Jadi tak pastilah, ya. Tiba-tiba Allah Azza dia balik malam tu mimpi, tak ada keputusan, there was no decision. Jadi balik dia mimpi ada orang tu buat mari, dia berjalan, dia bawa loceng. Dia pun tanya, kau nak buat apa loceng tu? Kau jual ke? Tak. Kau nak buat apa? Aku nak panggil orang main semayang ni. Ya. Bagi aku belilah, dia kata. Macam inilah aku ajar kau lafaz lebih baik daripada ni. Okey, dia ajar Allah Akbar Allah sampai habis. Bila dah habis yang ni, dia kata kau iqamah pula. Dia ajar lafaz iqamah pula. Dia pun bila dah habis tu, esok pagi dia bangun tidur, dia bagi tahu Rasulullah, aku mimpi ni. Nabi pun kata innaha la ru'ya haqqun alqihi ala Bilal fa innahu anda minka sautan. Oh, ini mimpi yang benar ni. Insya-Allah Nabi kata. Pergi ajar kat Bilal, suruh Bilal azan. Ya, dalam riwayat yang lain hadis Umar dia ada tambahan. Bila Bilal azan, Umar pun terjaga. Dia pun aku mimpi benda yang sama ni. Fa kharaja min baiti yajuru ridaahu fa zakara lin nabi fa qala Rasulullah walillahil hamdu. Dia cerita kat Nabi berkata alhamdulillah. Memang cerita tu betul lah. Dia daripada mimpi, ya. Itu kalau Abdullah bin Zaid punya lafaz. Bila dah dapat lafaz tu, Nabi ajar pula pada Abi Mahzurah. Cuma Nabi ringkaskan. Abdullah bin Zaid ni dia panjang sikit. Dia ada tarjih tadi, ulang-ulang tu kan. Abi Mahzurah dia tak ada ulang. Dan satu lagi dia bezanya Allah Akbar tu lah. Allah Akbar, satu lagi punya lafaz sekali je. Allahu Akbar. Macam komat. Satu syurah la ilah, dia beza tak banyak lah, ya. Beza sikit-sikit je. Boleh.